Untuk malam ini saya ingin bersama-sama dengan tuan-tuan meninjau kembali apakah tujuan kita bersuluk atau berkhalwat. Sebenarnya kalau kita nak bercerita, tujuan kita bersuluk satu malam pun tak habis, 7 malam pun tak habis. Jadi pada malam ini saya ingin bersama-sama dengan tuan-tuan untuk meninjau satu atau dua tujuan yang utama. Antara tujuan-tujuan yang utama kita bersuluk atau berkhalwat. Kita boleh mulakan tinjauan kita menerusi kata-kata Ibnu Athilah dalam kitabnya Hikam. Beliau menyebutkan, la tatruki dzikra li adami khudurika ma'allah fihi di anna ghaflataka fi adami dzikrihi li adami dzikrihi asaddu alaika fi dzikrihi wa asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila dzikrin ma'a yaqdatin wa min dzikrin ma'a yaqdatin ila dzikrin ma'a khudurin wa min dzikrin ma'a khudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur fama dzalika 'ala Allahi ma'zizi. Hikmah ini Ibnu Athilah menerangkan tentang tingkat-tingkat zikir yang semuanya ada 4 peringkat atau 4 tingkat kita berzikir. Yang pertama, zikir ghaflah. Yang kedua, zikir yaqadah. Ketiganya, zikir khudur. Dan keempatnya, zikir ghaibah. Ghaib, yang lain daripada Allah hilang. Allah saja yang ada dalam ingatan. Jadi Ibnu Athilah kata, janganlah kamu tinggalkan zikir, disebabkan ketika kamu berzikir, hati kamu tetap lalai, tetap ghaflah. Sebab lalainya hati kamu dalam keadaan kamu tak berzikir, kesannya adalah lebih buruk kalau dibanding lalainya hati kamu semasa kamu berzikir. Maknanya kalau kita lihat di bawah daripada orang berzikir ni ada satu lagi, iaitu orang di bawah orang yang berzikir ni ada satu lagi golongan orang Islam, iaitu orang Islam yang tak berzikir. Di lidah pun tidak, dalam hati pun tidak. Kesan buruknya sangat hebat. Maknanya dia orang Islam ni tak berzikir, di lidah pun tidak, di hati pun tidak, atas alasan tak ada pun disebut dalam rukun Islam yang 5. Zikir ni tak termasuk pun. Rukun Islam yang 5 apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, sembahyang fardu 5 waktu. Ketiga, puasa bulan Ramadan. Ya. Ketiga, bayar zakat. Keempat, bayar zakat. Dan kelima, naik haji. Mana ada zikir? Sebab itu tak berzikir. Jadi orang tak berzikir walaupun mereka ni menunaikan rukun Islam yang 5, berarti kesan buruknya itu sangat hebat. Kesan buruk kerana tak berzikir walaupun mengamalkan 5 perintah dalam rukun Islam yang 5. Jadi kata Ibnu Athilah, kalaulah anda berzikir tapi hati anda tetap ghaflah, tetap lalai, tak apa. Kerana ada yang lebih buruk daripada itu, tak berzikir, hati ghaflah. Zikir tak,
hati ghaflah. Ini sangat buruk. Kalau di atas daripada ini tadi ialah berzikir tapi hati tetap ghaflah. Sekurang-kurangnya zikir sudah buat, cuma kesan zikir belum ada, belum cukup baik. Ini sebab itulah dikatakan tingkat zikir yang pertama yang mula-mula kita lalui ialah zikir ghaflah. Kerana apa pun perlu latihan. Nabi pun dilatih oleh Jibril. Nabi dilatih oleh Jibril nak berzikir. Yang sebagaimana yang saya terangkan terkandung dalam 5 ayat suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagi siapa yang dapat memahami betul 5 ayat ini menggambarkan dengan jelas, memberi gambarannya dengan jelas bahawa Nabi diajar berzikir, dilatih berzikir oleh Jibril alaihissalam, iaitu di masa kedatangan Jibril kali yang pertama. Jadi bila kita mula belajar zikir, memanglah peringkat yang kita lalui peringkat zikir ghaflah. Sebab itu kadang-kadang orang yang baru belajar berzikir ni, dia balik fikir-fikir lagi, tak ada apa pun, sama aja. Kata zikir ni begini-begini, tak ada pun. Jadi Ibn Athaillah mengingatkan kita, memanglah begitu, peringkat permulaan kita zikir, hati kita lalai. Tapi tak apa, kerana ada yang lebih buruk di bawahnya. Hati lalai, tak berzikir, kesannya lebih buruk. Kita berzikir, hati lalai, okey lagi, ada harapan. Harapan apa dia? Fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a ghaflatin ila zikrin ma'a yaqadatin. Mudah-mudahan kalau kamu terus berzikir, Allah akan angkatkan zikir kamu daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadah, dan seterusnya daripada zikir yaqadah kepada zikir hudur. Yang ketiga, daripada zikir hudur kepada zikir ghaibah amma siwal madhkur. Yang lain daripada Allah hilang dari ingatan, Allah saja yang diingat. Jadi tuan-tuan, untuk memudahkan kita melalui tingkat-tingkat zikir inilah maka setengah orang sufi menganjurkan amalan berkhalwat, iaitu bersolok. Istilah kita cuba guna istilah khalwat, kita pun susah juga lah. Pasal dah sebatilah solok tu ya. Sejak dulu lagi solok bersolok, tapi sama saja maknanya.